بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ويجب على كل مكلف تعلم معناها على أصله وأخذه من أهله، وقد ظهر الجهل بمعناها في زمان سيما في زماننا هذا، فإنك لا تجد من يحقق معناها من أصله من الخاصة فضلا عن العامة. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia masih memberikan kelangsungan hayat hingga pagi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dia bagi kita nikmat dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Limpah kurnia dia kita dapat hidup dengan taat, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia. Alhamdulillah, dia beri kita kesedaran nak belajar menuntut ilmu. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati kita untuk bersungguh, untuk mengenal dia, untuk boleh sedar ke Allah Ta'ala, boleh faham kalimah tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan dapat hidup dalam keadaan iman, dalam yakin ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, dan dikurniakan kita husnul khatimah, mati dalam iman.
Amin ya rabbal alamin. Sebelum tengok tu, nak sambung tu, tengok yang semalam ada muzakarah sikit makna yang dia kata maka teranglah dengan dia di dada orang yang beriman. Jadi siapa yang boleh faham makna yang termasuk dalam simpulan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, khasnya kita bicara ni la ilaha illallah ada 50, 20 wajib, 20 mustahil, 10 harus yang dalam kitab ni lah kita bicara dulu. Maka teranglah dengan dia dengan simpulan iman yang 50 ini di dada orang yang beriman. Pasal apa boleh jadi teranglah dada orang beriman ni? Kerana limpah cahaya makrifah, kerana dapat limpahan, ada limpahan, ada nur makrifah Allah Ta'ala. Makrifah ni kenal, masuk kenal ni ada ilmu, faham, boleh bezakan makhluk Allah Ta'ala, faham pula macam mana ilmu iman ni, dan boleh pula beramal ilmu iman, yakin pula ke Allah Ta'ala. Dan apa kita punya kehidupan seharian ni duk berlumuran, bergelomang dengan akidah-akidah yang salah tu, dengan sebab faham aqaidul iman yang 50 ni. Siapa yang memang dapat faham makna dia sungguh-sungguh, dapat pula zikir sentiasa di hati, dapat pula betul perjalanan tauhid yang mengiktikadkan Allah saja boleh beri mudarat manfaat, betul pula perjalanan syariat tepat macam mana ajaran Nabi SAW ni, maka orang ni adalah ia ibarat macam orang yang lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras. Dia adalah ibarat macam orang yang berjaya lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras. Kita baca macam tu. Dia berjaya melepaskan diri dia daripada arus air sungai yang deras, dia boleh naik ke tepi. Bila boleh naik ke tepi, heninglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata yang jatuh dalam makna kalimah ini. Jadi siapa yang betul-betul dapat faham simpulan iman ni, tambah pula dengan ilmu iman ni, boleh amal iman pula, dan dapat sungguh iman yakin sebati sedarah daging, nak intikadkan Allah saja adalah ilah, makhluk tidak akan mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Dengan kefahaman tu pula boleh hidup dengan betul perjalanan syariat. Dan jangan tak tahu, bukan senang ni nak dapat betul-betul hakikat iman ni. Siapa yang boleh mengharungi, pertama dengan ilmu, belajar, ambil faham, lepas tu amalkan dia pula dengan bersusah payah, lawan mujahadah nafsu. Dengan tu syaitan pun tak boleh nak ganggu dengan apa yang kita dah faham, untuk lalui kehidupan ni tepat macam mana ajaran Nabi. Akidah sentiasa ingat Allah Ta'ala di hati. Dengan kesusahan ni, dia ibarat macam dia kalau dapat sungguh-sungguh ni, dia dah lepas naik tepi sungai, yang sungai ni air dia sangat deras. Dengan bahasa lain, dia ibarat orang yang boleh menungkah arus
Zaman lah ni orang duk sibuk dengan dunia, cari kemewahan dunia, sibuk dengan ilmu dunia, pangkat dunia, kehidupan dunia. Tak sibuk belajar pun. Kalau belajar pun semua di atas maksud keduniaan. Kalau siapa yang dikurniakan macam mana dia sebut ni, boleh keluar daripada arus ni, menongkah arus, lawan arus, cari redha Allah Ta'ala, cari faham tauhid yang asli, yang betul, yang original. Ambil pula daripada guru yang betul, berjumpa pula dengan guru-guru yang boleh ajar yang betul, boleh didik asuh kita pula dengan ajaran yang betul. Diajar pula macam mana nak lawan nafsu, nak didik nafsu. Kita pula ikut pula tunjuk ajar guru yang kamil ni, yang sempurna ni. Boleh, memang akan betul-betul boleh menongkah arus, boleh lawan arus ni dan hidup dengan keadaan masyariat. Walaupun begitu kuat perbalahan nanti akan berlaku antara kita dengan orang yang tak nak ikut syariat ni, kita akan boleh rasa hening dan tenang dengan keadaan kita. Yang tu kot maksud dia. Yang tu yang kita boleh, misalnya orang kenduri kahwin, duk ke depan gedebung, kita boleh buat kenduri kahwin tak ikut cara dia. Demo mas kahwin sampai puluh-puluh ribu. Kita apa yang ada, yang sekadar mampu. Betul kan? Tak ada gaduh beria-ria nak kenduri-kenduri tu ke mana. Orang duk sibuk cari sijil PhD, belajar masuk universiti. Kita duk pondokkan pelekat hari-hari. Mungkin lah bahasa gitu lah. Orang duk sibuk ambil sijil dari dunia, cari pangkat. Kita ni tak ada pangkat-pangkat. Bahkan kita nak hilangkan darajat, rasa hamba fakir pada Allah yang menjadikan alam sejagat. Kita boleh duduk dalam keadaan hening daripada apa orang duk bertangkar, duk berkelahi, rebut sana sini pangkat, nak jadi YB, jadi Perdana Menteri apa semua. Apa yang diorang duk gaduh, yang di atas tak faham mereka kalimah la ilaha illallah ni, apa yang sepatutnya dicari, apa sepatutnya dikejar dalam kehidupan hidup ni. InsyaAllah dengan sebab kita faham ilmu iman ni, dapat pula iman ni, walaupun orang duk sibuk dengan urusan dunia, duk kelahi bergaduh, kita boleh keluar daripada arus ni. Kita akan jadi satu kumpulan atau istilah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita akan hidup dengan cara la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tak akan ada perasaan takut sama sekali dengan apa yang akan datang, dan tak akan ada perkara yang lepas akan mengecewakan kita. Itu ada istilah sebut dalam Quran. Dan apa yang kita belajar ni adalah akidah yang diajar oleh Rasulullah, ajar oleh para ulama, dan inilah perjalanan yang dilalui oleh para awliya. Baik, itu sikitlah tentang satu isti'arah. Itu istilahnya yang memang baca sekali lalu tu rasa punya faham. Alhamdulillah dengan sikit muzakarah semalam dapat faham yang betul. Tu betul dah tu, rasa faham tu macam tu maksudnya, insya-Allah. Jadi kita ulang balik apa yang kita baca sekali lalu semalam. Pasal nak ambil peringatan kat kita bab ni. Wa yajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma'naha ala aslihi wa akhdhihi min ahlihi, wa qad zahara al-jahlu bi ma'naha fi zamanin siyama fi zamanina hadha, fa innaka la tajidu man yuhaqqiqu ma'naha min aslihi min al-khassati fadlan 'anil 'amati. Artinya wajiblah atas setiap orang yang mukallaf. Siapa dia mukallaf? Orang yang berakal, yang sampai umurnya 15 tahun. 15 tahun tu maksudnya dah baligh dengan umur, ataupun dengan haid ataupun keluar mani. Sesungguhnya orang yang memang nama mukallaf macam ni wajib belajar elok-elok makna dua kalimah ini. Kena belajar atas makna asal itu.
Makna asalnya apa? Istilah kita jumpa dah lepas. Makna asal adalah makna la mustaghniya an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. Dengan bahasa Melayunya, tidaklah kaya pada setiap sesuatu yang setiap makhluk pula sentiasa berhajat kepadanya melainkan Allah. Tiada siapa yang boleh faham, kata dia, mana asal ini. Tak ada siapa. Wajiblah kita kena belajar ni, dan wajiblah mengambil maknanya itu, dan kena ambil makna huraian dia semua daripada orang yang ahli makna kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah, kalau nisbah saya sendiri duduk pondok mengaji, alhamdulillah, sebelum pondok pun alhamdulillah jumpa ramai guru yang memang mengajar bab ni. Duduk ngaji pondok ni pun Tok Guru meninggal dah, dipertemukan pula dengan satu perjalanan yang sempurna. Memang guru yang tak pakai kitab pun, tapi dia ajar tu semua apa isi kitab dia muntah keluar. Dapat faham seluruh isi kitab, tapi ngajar tak pakai kitab. Bukan saja main duduk Malaysia, tambah boleh pergi India pula jumpa guru. Tengok orang yang duduk atas perjalanan tu, orang yang dah lama ikut perjalanan pengajian yang tu, sama semua dari segi mantap dan kemasnya ajaran akidah yang diajar pada mereka, yang mereka dapat pula tu macam mana ilmu iman yang ada pada mereka. Diajar pula macam mana kaifiat nak amal ilmu iman tu. Alhamdulillah kita dapat ada salah silah pertalian, ambil makna ni daripada ahli dia. Alhamdulillah. Dan sesungguhnya, kata dia, telah nyatalah jahilnya manusia ni dengan makna dua kalimah ini pada tiap-tiap masa. Maksudnya tiap ni sepanjang zaman begitu ramai manusia yang tak faham makna la ilaha illallah ni. Istimewa pula, kata dia, pada zaman kita sekarang ni. Kita tambah satu lagi, istimewa pula zaman kita lah ni. Zaman kita sekarang ni, pengarang ni, kalau tengok umur, tapi dia tak tulis tahun berapa ni. Kalau kata 80 tahun dah lah. Yang ni yang hak jauh, hak Arab sebelum dia. Kalau dah kata 300 tahun, 400 tahun, 400 tahun dulu. Ni kita, lagi dah ramai. Bahkan zaman kita ni, ada orang yang mengucap tak boleh. Ada orang mengucap boleh, terjemah tak tahu langsung. Makna istighna'an kulli ma siwahu iftiqar kullu ma adahu ilaihi, lagi lah tak kerti benda. Ada orang kata tak bisa dengar pun. Allah Akbar. Mujurlah kita dapat mengaji macam ni, dapat faham, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang lebih besar pada tu. Apa dia? Dapat pula kita betul-betul iman di hati, yakin kepada Allah SWT yang hakiki, yang kita hidup dengan iman ni setiap hari, insya-Allah. Maka bahawasanya tiadalah, kata dia, engkau akan peroleh akan orang yang menghuraikan sebenar-benar makna dua kalimah itu daripada asalnya. Asal tu, asal makna mustaghni an kulli ma siwa wa mutaqirrun ilaihi kullu ma adahu tu, kamu takkan boleh dapat orang nak hurai ni daripada segala orang yang pilihan. Sampai orang yang pilihan, orang bukan orang biasa, orang terpilih pun kadang-kadang gagal kita nak ambil faham makna la ilaha illallah ni. Apatah lagi nak praktikkan dia, nak faham betul. Khasnya atas istilah kita sebut lepas, saya ngaji pun memang guru sebut itu. Apa dia? Tang nak memahamkan dengan istilah nafi isbat. Apa nak dinafi, apa isbat. Tambah pula nak i'rab pula satu-satu. La nafi jinsi, ada isim la, khabar la mahzuf, illallah.
tu istisna. Allah badal, lepas Allah tu badal bagi domain mustatir yang ada pada khabar la mahzuf tu satu hal. Lepas tu nak nafi tu dan nak isbat ada saldi daripada dua kalimah, dua ayat, bukan dua kalimah, dua ayat cantum menjadi satu untuk makna hasri dengan makna qasru sifat ala mausuf atau ala zat. Lepas tu nak fahamkan maksud dia makhluk tak mempunyai sifat ilah, tak ada uluhiyah sama sekali. Allah saja ada uluhiyah. Dan uluhiyah pun pandang pada sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, asar dia. Lepas tu nak boleh pula kenal pasti apa yang sifat Allah Ta'ala, apa yang khilaf Allah Ta'ala tu adalah sifat makhluk. Macam mana pula nak praktikkan bawa khilaf Allah Ta'ala tu ke kita tu. Dengan itu kita dapat merasai fakir diri kita dalam empat sudut perbincangan macam mana kita bicara lepas. Zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Nak faham dengan makna macam tu, dia kata hampir tak akan boleh jumpa orang yang boleh syarahkan makna macam tu daripada orang-orang yang pilihan sekalipun. Siapa dia ni? Iaitu segala tuan-tuan. Faham tu, tuan-tuan guru pula buh je bahasa gitu. Kita bukan nak tuduh-tuduh. Ni dia cakap. Nak tahu, test lah tengok. Macam tu. Kasar sikit lah test orang ni. Tapi sungguh kan, saya punya pengalaman mengaji, ya Allah, payah nak jumpa. Payah sangat. Alhamdulillah guru yang saya jumpa, Tuan Guru Haji Ghazali arwah Patih ni, memang ahli lah. Lepas tu pergi sampai ke India apa, pergi ada orang bawa pergi jumpa sana, sama macam mana saya ngaji ilmu pondok. Cuma saya ngaji pondok dengan kaedah berkitab, dia baca, dia syarah. Pergi India tak ada kitab apa pun. Bahkan dapat satu istimewa apa dia, syarahan akidah yang sama betul dengan kitab, tanpa kitab. Dia ajar pula nak praktik harian macam mana untuk iman tu jadi mantap. Oh tu. Jadi bukan saja dapat dengan ilmu dia, tapi dapat cara kaifiat beramal dia. Allah. Dia kata hampir tak akan boleh dapat daripada orang-orang yang pilihan, tuan guru sekali pun. Siapa ada nama title tuan guru tu pergi tanya. Nafi isbat tu apa. Tapi kasarlah tak bahasa gitu. Tanya tu niat kita bagi betul sikit, bukan nak uji dia, bukan. Tapi betul-betul nak ambil faham. Mudah-mudahan apa yang ada pada dia menambahkan lagi faham yang ada pada kita. Dengan tu makin mantap iman yang ada di dada. Kita punya niat mesti betul lah tu. Lepas tu katalah misalnya kita tanya-tanya, dia tak boleh jawab, dia tak kerti. Kita dengar huraian ni pun memang dengan macam mana pengarang ni sebut, gagal untuk fahamkan makna istighna dan iftiqar tu, apatah lagi nak boleh faham nafi isbat tu, macam mana nak bawa tu dalam kehidupan harian, nak praktikal dia macam mana. Memang betul lah dia cakap. Ada karamah yang Allah Ta'ala beri pada dia sampai dia boleh cerita benda-benda ni, dan memang dia cakap tu betul, tepat sungguh kan. Tu dalil menunjukkan ada kelebihan yang ada pada orang ni, pengarang kitab ni, yang dia cerita ni tepat, menunjukkan ada orang Ta'ala faham dengan dia satu benda yang orang lain tak faham. Tu tanda-tanda awliya dia ada, dan tanda akidah yang dia ajar tu menunjukkan bahawasanya dia ni memang melalui perjalanan awliya. Isyarat Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kamu tak akan dapat, kata dia, huraian yang betul ni hampir tak boleh dapat daripada orang yang pilihan, tuan-tuan guru, datuk-datuk, ayahanda, alung, abalung, kotlah ada istilah itu. Dan orang-orang tua-tua sekalipun, kata dia. Dan Rasyid, bahasa Rasyid ni selalu orang panggil mursyid lah. Dan juga syekh yang nama Pak Syekh ni. Begitu juga haji-haji dan qori-qori dan imam-imam, dibalun semua ni.
khotib-khotib, bilal-bilal dan segala lebay-lebay. Faham tu lebay ni selalu istilah orang pondok lah. Orang pondok kali pun tak reti. Apalah lagi, bahasa kita apatah lagi, tambahan pula orang yang kebanyakan. Orang kebanyakan ni orang apa? Orang sekolah kebangsaan. Sebelum tu kita turun level sikit. Orang sekolah agama kebangsaan. Ui, kasar sikit ayat tu. Kalau level tu, pasal lebay ni di ujung kali ya. Lebay ni orang bodoh. Orang yang kebanyakan ni apa? Orang awam ni orang sekolah kebangsaan. Bahkan berani kata gini, pensyarah-pensyarah universiti, ui kasar. Tak payahlah dimarah dia apa. Kita boleh dia orang kebanyakan tak. Nah, orang kebanyakan ni lagilah memang tak pernah mengaji. Tambah jangan kata ilmu agama, ilmu akademik pun tak reti. Cakap Melayu pun kalau bagi periksa pun pangkat dia bukan A, B, C, D tapi J, jahil. Bahasa Malaysia pun tak pandai. Tambah Arab, Quran pun tak boleh baca. Oh lagi lah, tak kerti apa lah. Na'udzubillah. Lagi وَقَدْ غَلَطُوا غَلَطًا فَاحِشًا وَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْمَنْفِيَّ في قوله لا إله إلا الله أن المنفي كل إله معبود للكفار كالأصنام والأوثان. Betul dia cakap. Dia kata apa? Sesungguhnya telah tersalah mereka itu. Mereka itu siapa? Orang-orang yang disebut tadilah, yang tak erti faham makna la ilaha illallah ni. Inilah rata-rata faham orang awam, bahkan orang yang khas disebut senarai tadi. Jangan kata orang biasa, ustaz-ustaz pun faham macam ni. Bukan ustaz-ustaz biasa, ustaz-ustaz selebriti pun faham macam tu. Lebay pondok pun ada faham macam tu. Pasal dia ngaji tidur. Ada benda yang dia tak faham. Tersalah mereka itu akan salah yang keji. Bukan salah biasa. Salah tu keji. Dan keji itu, keji macam mana? Keji itu fahamnya salah ni salah buruk. Dan menyangka, dan keji ni maksudnya dengan kesalahan faham ni menyebabkan dia tak faham apa iman, ilmu iman yang kena diperolehi dan macam mana yang sepatutnya kena iman ke Allah Ta'ala dan macam mana kena iman ke makhluk yang turut. Maksudnya nak bezakan makhluk ni siapa, Allah ni siapa, hampir tak jumpa huraian betul. Macam tu. Keji tu macam mana? Menyangka mereka itu bahawasanya yang dinafi la ilaha illallah tu, dia kata tiadalah Tuhan. Tuhan mana? Dia kebanyakan orang akan syarah macam ni. Yang pada kata Tuhan tu, yang dinafikan pada kata Tuhan itu melainkan Allah, itulah kata dia Tuhan, tiap-tiap Tuhan yang disembah oleh segala orang kafir seperti berhala dan kayu dan bulan dan bintang dan matahari. Segala Tuhan yang disembah oleh orang kafir itulah yang dinafikan itu. Apa yang faham itu? La ilaha illallah apa dia? Semua patung, batu, berhala, tokong, bulan, matahari yang orang sembah tu bukan ilah melainkan Allah je ilah. Betul? Memang rata-rata orang faham itu tak? Hatta ustaz yang ngajar kat pondok-pondok pun faham macam tu. Tuan kau tak tahu lah tu. Saya tahu lah, saya duduk pondok. Ustaz yang tak pernah betul-betul lalu fahaman ambil asal macam ni, dia tak faham nak nafi. Kadang-kadang sebut la mustaghni an kulli ma siwahu wa muhtakirun ilaihi kullu ma lahu, tu betul. Betul. Tapi yang tu betul makna tu. Memang makna istighna iftiqar tu dia faham. Tapi bila pergi nafi isbat, out. Dia nafi tu bukan nafi uluhiyah tu.
daripada makhluk. Tapi dia nafi berhala patung batu yang tokoh-tokoh yang disembah oleh orang kafir itu, pada dia itulah Tuhan yang dia nafi. Tengok, kalau syarah macam ni macam mana? Dia kata wa hadza wallahi, oh siap bersumpah dan Allah, hadza wallahi min a'zamil iftira'i ala kalimati la ilaha illallah, li'annaha kalimatu haqqin wa khibrin kalimatu haqqin wa khabaru sidqin, wa khabaru sidqin, kaifa yughayyiru ma'naha min aslihi li'anna al-kalimata qashrun wal ma'na lubbun, famadza tasna'u bil qashri bila lubbin, bila lubbihi. Yang ini digelar lubbatin, bila lubbihi. Bila lubbatin pun sah wajar. Artinya, kata dia, dan etikad perkataan orang ni yang duk kata la ilaha illallah tu, Tuhan batu tokong berhala yang disembah oleh orang kafir itu bukan ilah, melainkan Allah je la ilah. Salah syarahnya tu. Salah punya. Syarahan macam ni salah. Dan demi Allah, kata dia, bersumpah dia weh, daripada sebenar terperdaya atas kalimah la ilaha illallah, kata dia. Demi Allah dia bersumpah ni, orang yang macam ni, yang syarah la ilaha illallah tu, tak batu tokong berhala tu bukan ilah, melainkan Allah la ilah ni terperdaya atas kalimah la ilaha illallah. Kalau asal bahasa Arab tu dia kata min a'zamil iftira'i ala kalimati la ilaha illallah. Kalau asal bahasa Arab, dia ialah sebesar-besar pembohongan di atas mengertikan makna la ilaha illallah. Itu maksud ayat Arab asal. Dia terjemah tu saya baca je lah, tapi masuk Arab asal tu, orang yang memberikan huraian la ilaha illallah tu dengan mana batu tokong berhala tu bukan ilah, melainkan Allah juga ilah, ini adalah sebesar-besar pembohongan di atas memberikan huraian kalimah la ilaha illallah. Bukan busung biasa, apa? Sebesar-besar pembohongan. Pasal apa sebesar-besar pembohongan? Kerana bahawasanya kalimah itu la ilaha illallah ni sebenarnya perkataan yang benar dan khabar yang sungguh-sungguh. Saya kita sebut balik apa dia yang benar dan sungguh-sungguh tu, betapa mengubahkan ia akan maknanya itu daripada asal. Macam mana boleh ubah daripada makna asal sampai kepada makna yang batil ni? Ni pembohongan gilanya. Ni istilahnya jenayah ilmu. Pula tu kalau dia kata bukan betul ke tiada la ilah, Allah je ilah, batu tokong semua bukan ilah, bukan macam tu maksud dia. Itu bukan makna dia. Yang ramai orang faham makna macam tu lah, yang ramai akan rasa relax je. Apa dia? Kami tak sembah tokong, kami sembah Allah. Hari-hari duduk sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey ya? Mana pernah sembah tokong? Kalau mati pun mati dalam iman. Maksud apa? Mana pernah sembah tokong? Tak. Tengok orang akan faham macam tu kan? Macam tu ke faham? Kan? Orang mati dalam iman ni bukan saja tak sembah tokong. Memang tokong kita tak sembah, bahkan dah lama dah tak sembah pun. Tapi betul-betul ke dah faham la ilaha illallah? Belum lagi. Belum lagi pasal apa? Pasal kita dah belajar
La ilaha illallah dengan fahaman yang betul. Apa dia? Kita baca dulu pengambil tu, kita sebut balik yang ni. Pasal memang nak kena faham betul. Kerana bahawasanya kalimah itu kulit. Di syarah ni lagi pikul lain. Saya syarah tu balik dulu. Di syarah kulit lagi. Geng-geng harikat ambil ni lah kan. Kita duk belajar ni kulit yang kita nak isi. Kulit ada tak diisi buat apa? Betul ke tu? Memang betul. Tapi isi tu apa? Yang isi tu. Dan isi pula tak ada kulit. Tak boleh juga. Jadi kalau kita belajar ni kulit, mana mungkin isi boleh dapat kalau kulit tak ada. Dan kulit tu apa? Isi tu apa? Itu satu ayat. Memang dia tak sebut itu, baik. Balik apa yang kita sebut. Untuk kalau bukan tiada batu tokong berhala apa yang disembah tu bukan ilah melainkan Allah. Kalau itu makna betul apa? Makna betul, makna yang kita duk syarah panjang lebar daripada awal kitab sampai baru habis kan ni. Disiplin itu satu-satu. Bahasa pendek dia apa? Tak adalah yang bersifat uluhiyah di kalangan makhluk. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Melainkan Allah juga bersifat uluhiyah. Dia boleh mana nak ngaji pendek. Bila sebut uluhiyah ni apa? Makhluk takkan mempunyai sifat kaya pada setiap satu. Makhluk semua berhajat pada dia. Tak boleh. Bahasa pendek dia apa? Makhluk takkan boleh ada keupayaan jadi penunai hajat. Bahkan makhluk sentiasa berhajat hanya pada Allah Ta'ala jua. Tu faham dia. Macam mana fahamnya tu? Maksud dia macam mana? Maksud dia setiap hari ni kita duduk berjalan hidup ni di atas akidah la ilaha illallah ni, kita jasad berjalan dengan perjalanan asbab, tapi hati akidah kita berjalan dengan perjalanan akidah tauhid ni. Lapar makan. Saya tadi suara tak ada. Malam tadi lupa minum apa sepatutnya kena minum atas jalan asbab. Nak baca nak sembahyang masa macam ada suara tu tak ada suara. Abah kena zikir lagi tak ada suara. Kena pergi buat sabab dulu. Itu perjalanannya, perjalanan. Minum. Ada suara. Siapa bagi suara? Allah. Bukan benda tu. Bukan selasih, bukan semangkuk. Bukan. Tapi kena ambil. Tak ambil, try tengok jerit. Tak mahu keluar. Memang tak boleh. Saya memang tak ambil itu, tak boleh keluar suara. Kena minum. Kena minum. Jadi perjalanan asbab apa? Buat sabab atas perjalanan cause effect yang betul. Tapi bukan dia yang beri bekah. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh bagi kita bercakap, tak boleh bagi kita melihat, tak boleh bagi kita bersuara, tak boleh bagi kita mendengar. Makhluk tak boleh bagi kita hidup. Bukan makanan hidupkan kita, bukan minuman hidupkan kita, bukan oksigen hidupkan kita. Allah hidupkan kita. Tapi perjalanan harian ni kena makan, kena minum. Kalau tak betul apa, alat pernafasan tak betul, kena dapat alat pernafasan dan oksigen apa. Pergi buat sebab. Hati tak berubah sikit pun. Allah bagi hidup aku. Masa yang sama sabab dibuat. Bukan pula dengan i'tiqad betul ke Allah Ta'ala meninggalkan sabab. Tak betul. Tak betul. Jadi memang ada pelajaran dia, sebab belajar tu asal kita nak bicara tu. Itulah maksud nafi yang betul. La ilaha illallah. Makhluk tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Bukan saja berhala tak ada sifat uluhiyah. Bukan saja berhala tak Tuhan. Kalau nak ambil betul balik dengan makna macam mana? Nafi itu bukan kata bukan tokong berhala tu Tuhan melainkan Allah. Tak betul. Makhluk bukan Tuhan, melainkan Allah je Tuhan. Makhluk bukan Tuhan bukan masalah makna sembah tu. Pasal kita memang tak sembah Tuhan. Astagfirullah. Kita memang tak sembah makhluk. Tapi makna Tuhan yang nak perhati itu tak mana? Tanpa masalah menunaikan hajat.
Yang tu dia punya core business dia. Makhluk ni bukan tempat pergantungan. Makhluk ni bukan tempat rasa perasaan untuk minta tolong. Tak. Makhluk ni dia laluan untuk sabab dapat bantuan. Lapar, macam mana nak dapat bantuan supaya boleh kenyang? Makan. Allah dia bagi makan aku, dia bagi rezeki aku, dia bagi kenyang aku. Baru betul tauhid. Itulah tauhid. Bukan makan, bukan ubat, minum, tak ada apa-apa perasaan ke Allah Ta'ala untuk sebut la ilaha illallah, batu tokong bukan berhala. Batu tokong berhala apa bukan Tuhan. Allah je Tuhan. Dak duk rasa akidah dah selamat. Tak. Belum. Itu dia kata ini adalah satu pembohongan yang paling besar. Pasal apa? Bohong apa? Kalau istilah jahil di atas makna la ilaha illallah. So, salah tu. Itu tak sembahyang tak betul. Kalau kata dah atas perjalanan ni pun tapi ngaji sekerat tiang, ngaji balik tiang, ngaji tak faham betul-betul, ambil bukan daripada ahli dia, memang kita tak akan dapat faham nafi dan isbat tu dengan fahaman betul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita dapat faham tu. Kalau tak faham juga, pergi balik, dengar balik, tobat balik. Dah dapat ni, kena rasa sepatutnya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanya pula gini, dah selesai lah ke? Belum, baru belajar. Praktikal harian dah selesai ke? Dapat macam tu? Belum lagi. Itu nama apa? Buatlah. Pasal ilmu dah ada, praktik ya. Dan praktik ni jangan tak tahu. Kita akan rasa perit dia. Pasal apa? Akan ada nafsu yang kita sentiasa terlayan dengan dia. Terlayan dengan dia. Antara sebab terlayan macam apa? Pasal kita layan. Itu. Allah. Apa yang kita terlayan dengan nafsu? Ni, lagi makan macam mana? Tak ada dah nak zikir, nak hadir hati. Dengar saya sebut. Kalau doa pun doa je, hati tak hadir. Tak boleh. Tak hasil. Doa tu tujuan dia untuk hadir hati apa yang kita buat lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Ya Allah, berkatkan apa telah Engkau rezekikan kami. Kau apa beri rezeki. Untuk makan bismillah, ambil kadar yang sepatutnya, jangan over lagi. Kenapa? Lagi tidur. Engkau layan tu otak berbenar, sedap makanan ni, habis. Tak ada dah nak hadir. Ya Allah, Kau yang baginya aku, Kau bagi rezeki aku. Makanan tak hidup dengan kita, minuman tak hidup dengan kita, tak mahu hadir ni. Benak tu kalau tak. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya lah, tuan-tuan wali-wali lah, tak apa. Mahu. Walaupun lepas duk makan pun doa. Yang tu saya mengaji pasal ada guru duk ajar, lepas makan pun doa lagi. Alhamdulillah, dia at'amana wa saqana wa jana muslimin. Minta lagi jadikan makanan ni satu sebab untuk kuatkan tubuh badan kami, dapat kami jadi ahli tauhid, dapat kami zikir, dapat kami sedar Engkau lah ilah kami ni, makhluk ni bukan ilah, antaranya makanan ni bukan mengenyang dan mengenalkan kami, tapi Engkau lah ya Allah yang mengenyangkan kami, Engkau lah bagi rezeki kami. Jadikan kami orang syakirin, orang yang muwahhidin, orang yang zakirin, orang yang sentiasa mentauhid, orang yang sentiasa zikir, orang yang sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Letak tempat yang betul ya Allah. Minta tu. Betul macam mana? Tu dah makan, selepas makan pula tak berhenti kerja tu. Cari jalan untuk boleh zikir. Zikir fikir apa? Kalau mati pun mati tengah makan, mati dalam keadaan zikir, tengah makan tu zikir, berjalan pun zikir. Kalau memang dapat ajaran guru yang memang menjadi memang best. Alhamdulillah. Jadi besar asal dia sebut ni, mesti dapat kefahaman nafi isbat yang betul, lepas tu dapat amal dia. Terus sekali lagi mohon mudah-mudahan majlis kita ada ni tempat yang baik,
majlis yang baik, suasana yang baik, waktu yang baik ni, hujan turun pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangan dada kita, cahaya sanubari kan, hati sanubari kita, dapat betul-betul faham apa yang kita belajar, boleh amal dengan pula, boleh zikir untuk jauhkan iblis syaitan daripada hati kita. Hati ni bila syaitan iblis tak ada, InsyaAllah akidah ni dia takkan boleh paling dengan kita. Kena belajar pula lawan nafsu, sikitkan apa sepatutnya makan minum, melainkan kadar yang sepatutnya kena ambil. Bahasa dia macam tu. Tambah pula mujahadah lagi, puasa. Dan puasa jangan buat lembek je. Walaupun puasa, aku sihat bukan sebab makanan, Allah yang sihatkan aku. Walaupun tak makan, aku tak lembek. Saya ngaji ke India, guru latihnya, pasal bulan puasa program paling penuh berbanding dengan bulan tak puasa. Tapi dia ajar apa ni? Jangan rasa lembek, jangan rasa letih, jangan rasa tak kuat, bahkan lawan nafsu. Lawan nafsu nak lembek. Push, memang mencabar kan. Contoh aku tak rasa, saya rasa. Kita duduk biasa dah lembek, Allah tak larat itu lah. Tak ada program penuh siang. Siang malam pun penuh program. Saya nak sebut apa, cuma saya nak sebut tertib saja. Mula program daripada pukul 10, saya nak sebut ke India lah kan. Lepas subuh, pasal awal pagi tu, pasal lepas sahur apa, sana rehat dia lepas subuh tu lah. Dan subuh habis merit zikir semayang, waktu rehat dia situ tidur. Dia orang punya tertib macam tu. Tu pun ada guru yang saya duduk sana, dia kata kalau nak tidur, jangan tidur lepas subuh, tidur selalu. Itu buat apa? Tunggu terbit matahari dulu. Oh tidak, lepas subuh ni sepatutnya sampai terbit matahari isi dengan sesuatu amalan, zikir, selawat, baca Quran. Dan dia kata habiskan semua zikir-zikir sepatutnya yang kau kena habis, baru tidur. Tidur lepas subuh. Tu lebih kurang pukul 10 tu, pukul 10 tu mula program kan, 10 lewat 10 setengah, terus continuously, tak ada rehat sampai berbuka. Bulan puasa dah tak makan, nak lembek tak lembek, saya dah rasa lembek kan. Tapi mula-mula memang, tapi dah seronoknya dah, teringin nak pergi sana lagi. Best kan, sedap, lazat. Lazat tu apa? Dia bagi ilmu, praktik zikir, praktik dengan lapar, tapi tak lembek. Tu ada muzakarah, ada taklim, ada halaqah Quran, fiqh, lepas tu ada fiqh, tauhid. Banyaknya berakidah, macam mana nak praktik, bincang balik berakidah ni, la ilaha illallah ni, macam mana nak faham apa sifat makhluk, apa sifat Allah Ta'ala. Makhluk tak beri bekas, nak faham satu-satu pelajaran bab akidah ni, bab perbuatan macam mana betul-betul nak faham bab zat, sifat, perbuatan, bab asar, bab bilik, macam mana nak bagi sedar hati ni sentiasa Allah Ta'ala. Masa yang sama lembek zuhur sampai asar. Lepas asar pula, habis sembahyang asar sampai lebih kurang 20 minit nak berbuka, tak rehat, tak ada rehat. Apa dia? Berselawat. Dia akan tabur macam saprah. Buat apa? Tabur macam biji asam. Biji asam benih-benih besar-besar tu, macam tin minyak gas tu, tin minyak nyon, dia akan tabur. Buat apa? Jadikan yang tu tasbih. Pasal disusun program macam tu kan. Tasbih memang ada, tapi yang tu jadikan alat untuk zikir. Ambil lah, selonggok pegang. Daripada asar sampai 20 minit sebelum berbuka. Kau letih ke, kau ngantuk ke, apa ke, lawan. Selawat.
Kalau siapa pulih siapa pulih siapa yang buat tertib tu betul, kita akan rasa tarbiyah tu, dan boleh rasa nafsu kita yang malas. Nafsu malas ni. Alamak. Baru kita tahu mujahadah tu apa. Saya selalu sebut, baru faham Allahumma paksa. Itu saya sebut selalu tu. Allahumma paksa. Kaedah kita nak elok diri apa? Kena paksa. Dia kena paksa. Kalau layan, sampai buka lagi. Panggil pun buka dah. Tuan, seorang nak buat susah. Saya rasa dah benda tu. Tapi bila duduk suasana sana, ada guru, ada pimpinan, macam mana? Ramai-ramai, semua satu kepala. Macam mana? Baru kuat. Tu bulan puasa ni kita buat macam tu. InsyaAllah. Kalau saya tumbang pun, saya tengok tuan-tuan tak tumbang, saya dah kena bangun dulu kan. Kalau semua tumbang, gagal lah kita punya program. Maksudnya tak jadi ya. Kita kena panggil orang lain pula, untuk dia pula lead kita punya grup. Untuk bawa kita, memang kena panggil kata. Kena panggil. Kalau dia sudi nak duduk, best. Apa cerita ni? Ya. Zikir la ilallah dengan mulut memang ada zikir lepas subuh apa. Dan dia ajar zikir yang bukan zikir la ilaha illallah tu. Antaranya zikir dan fikir 24 jam. Umumnya zikir lah kan. Nak dapat khas tu kena lain lah, kena guru betul lah. Ada benda yang tu saya tak boleh cerita lah. Tapi nisbah zikir tu umumnya zikir lah. Zikir dan ilmu yang kita buat ni, la mustaqni an kulli ma kata makhluk tak beri mudarat munafaat, macam hadir kan, betul puji dia, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, 24 jam. Macam mana nak buat? Duduk saja-saja, bukan duduk saja, kena ada isi. Jangan kulit dia, kena ada isi. Ini jasad bulan puasa, buat pula latihan tu bulan puasa memang jasad puasa. Betul? Jasad puasa. Apa lagi yang kena puasa? Batin kena puasa. Jasad puasa, apa maksud? Makan minum tak masuk. Tak ada ain yang masuk dalam rongga. Itu kita fake. Tak ada ain yang masuk dalam rongga. Dan jangan buat benda-benda yang membatal. Itu dobit dia lah kan. Jasad kena puasa tu. Batin pun kena puasa. Apa puasa hati? Hati puasa dia apa? Bukan makan minum. Memang hati bukan makan minum. Apa? Jangan ada ma siwa Allah masuk dalam hati. Jangan ada dalam hati ni ada perasaan makhluk ni boleh beri mudarat manfaat walaupun sebesar zarah. Macam mana nak buat? Dan sebelum sampai ke sana apa? Bagi faham dulu, makhluk tak ada sifat ilah, Allah juga ilah. Tak hati. Macam mana nak dapat dalam hati? Ilmu kena belajar. Betul? Nak buat apa? Dengan zikir dan hadir dalam hati. Aku ni makhluk, aku rasa tak ada, Allah ada aku. Makhluk semua rasa tak ada, Allah ada aku. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Allah aja wujud, makhluk semua tak wujud. Hadir dan pahaman tu. Ini boleh wujud Allah yang jadikan kita siapa wujud. Dengan air mani yang ibu kita rahim, kandungan kita dalam rahim, keluarkan kita, bagi kita makan minum. Nampak sabab besar kita makanan, bukan makanan besar kita. Tambah kita ni dipatut pembesaran nutrition facts, kelepuk. Memang kita punya kepala otak hari tu lah. Hati tak boleh masuk itu. Hati tak boleh masuk itu. Itu abuan jasad lah. Hati kena apa? Allah. Hati kena Allah. Jadi bulan puasa latihan dia, hati yang kena puasa. Apa dia?
Yang tu yang ungkapan sebut apa? Hasbi Rabbi jalallah. Cukup aku dengan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku selain Allah, tak ada. Tak ada. Kata nak pergi kau. Aku tak ada hati dengan makhluk. Hati tak ada dengan makhluk. Bila apa makanlah. Tapi puasa tak boleh makan. Padang dengan muka. Tapi kena buat tugasan. Lembek ni, letih ni. Yang bagi tenaga daya upaya aku Allah beri. Bukan makanan beri. Ajar tu, akidah tu. Lembek, letih macam mana? Tak, boleh buat. Boleh sebenarnya. Tapi nafsu kita dah lama kena ajar, tak makan, letih. Dah tapak lama lah. Dah bubur mindset ni. Tak makan, letih, lembek. Siapa? Tak makan. Nampak? Ada kena bohong ni. Pasal kita dah belajar kita. Apa dia? Masa puasa lembek. Bila buka makan. Terawih tak? Apa? Itulah kepala otak setan. Kena kepala otak setan. Apa ni? Tadi kata tak makan lembek. Sekarang dah makan lembek juga. Nampak? Kepala engkau tak pergi betul. Jadi makan sepatutnya apa yang kena makan. Boleh sembahyang isyak, boleh tarawih. Tak habis ni bukan tidur, buat tarawih. Ada majlis tak sampai pukul 12. Betul ada muzakarah pula sampai pukul 1, 1:30. Sahur pukul 3. Pukul 4. Sahur pukul 4. Pukul 4 ni mesti buka, pukul 4 mesti buka lampu. Dah perah. Makan. Sahur. Apa? Susun lah. Yang memang rasmi lepas pada majlis ada muzakarah sampai 1:30. Saya memang duduk sana pasal rasa rugi kalau tidur. Nak tidur pas kejap sangat. Kalau dah ngantuk gila sangat, ngantuk tak ngantuk di atas mana dah makan je ni. Makan over. Jangan kata hak pukul 12 pukul 1 tu. Tarawih pun macam ni lah. Itulah kau bahana makan apa, siang lembek, malam pun lembek nafsu. Baru tahu nafsu kita macam mana. Apa dia? Dia suka malas. Kalau nak kata tempat makan lembek, siang pun lembek. Nak kata lembek pasal tak makan, pasal tak makan, memang siang dah lembek. Bila malam makan pun lembek juga. Nampak? Bohongnya akidah. Bohongnya akidah. Jadi apa akidah sebenarnya? La haula wa la quwata illa billah. Siang walaupun lembek, macam mana? Lawan. Allahu akbar. Tentu para sahabat, para awliya ni, mereka ni ada yang hanya makan pucuk kayu kan. Badan kuat pada kita. Kalau bertumbuk kalah kita. Dia kuat lagi. Salam tu kemas. Macam mana kau boleh kuat? Tengok makan sikit. Al-quwatu lillah. Allah yang tanya kuat. Allah bagi aku kuat. Bukan kau. Bukan makanan. Akidah dia dah jadi sebati dah macam tu. Saya sebut mulut mahu ni. Kita dah banyak lagi bergantung pada sebab ni. Macam mana pun bulan Ramadan tu adalah bulan latihannya. Sekali lalu lah sebut itu. Ini saya punya pengalaman duduk sana. Allahu Akbar. Jadi asal kita bicara, inti ni lah, pati ni lah nak dapat. Ilmu dah ada, betulkan nafi isbat. Jangan salah hak ni. Pasal yang tu besar sekali. Menguraikan la ilaha illallah dengan terbatu tokoh apa semua bukan berhala, melainkan Allah sajalah Tuhan. Apa saya sebut ni? Batu tokoh berhala ni bukan ilah, bukan Tuhan, melainkan Allah sajalah Tuhan. Ataupun batu tokoh berhala apa tu tak layak disembah, Allah je layak disembah. Kalau macam ni ya, memang hidup ni tawah biar. Tawah biar lah. Apa tawah biar? Itulah. Aku kan sebab tokoh. La ilaha. Okey, beriman aku. Okey buat. Sama itu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Okey buat.
Duk rasa okey dah lah. Padahal yang nak letak betul-betul itu batin tu, hati tu. Duk berpegang, jangan kata ada pada makhluk ni dar ataupun nafi'. Makhluk tak ada sifat ilah sama sekali. Kerana macam mana? Makhluk bukan tempat bergantung. Pasal Allah lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ajalah kita sembah. Okey, alhamdulillah sembah dah. Dan satu lagi, iman kita tak selesai. Wa iyyaka nasta'in, engkau sajalah kami mohon pertolongan. Lembik je mana? Allah bagi sihat. Mata tak nampak, Allah bagi nampak. Sebab bila buat spek, dapat pun spek ya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Tak pergi kat makhluk sikit pun, baru ahli tauhid. Baru ahli tauhid. Baik. Jadi besar sekali jaga jangan ada jenayah ilmu dalam bab ni, sehingga buat pembohongan, syarahkan makna la ilaha illallah, lari daripada makna asal. Tu salah besar. Itu kata dia pembohongan yang sangat besar. Dia a'zamul iftira'i ala Allah. Baik. Dan dia kata bahawasanya kalimah itu kulit. Sebut la ilaha illallah, kulit. Sebut tu kulit. Dan maknanya itu, makna la ilaha illallah ni apa dia? Nak faham makhluk tak ada uluhiyah, Allah juga ada uluhiyah. Nak faham makna ni, kalau di sebelah kita baca ni siri apa ni? 46. Orang tulis ni 46. Pergi tengok. Ni 47. Pergi tengok dulu 46 yang dah baca daripada awal kitab ni. Yang tu kau kena hadam elok-elok. Itu apa dia, saya menyambil apa-apa tu satu hal lah. Tapi ilmu yang ada tu nak kena faham tu wujud. Macam mana nak faham wahdah kan wujud ke Allah Ta'ala? Allah saja yang wajib wujud, hakiki wujud, zati wujud, kidam wujud, baqa wujud. Makhluk asal tak wujud. Satu, wahdatul wujud. Jangan salah syarah tu. Tu pun ada jenayah ilmu juga dalam bab tu. Wahdatul sifat, wahdatul af'al, wahdatul asar. Pasal wajib tauhid Allah Ta'ala, zat, sifat, af'al, asar. Asar yang hujung kita dekat, faham tak mana? Bila Allah Ta'ala dengan kudrat iradat dia buat makhluk, makhluk ni taksir daripada, dia lah asar, dia lah natijah daripada Allah Ta'ala. Itu yang ada zat, sifat, af'al, asar. Jadi jangan ada jenayah ilmu langsung dalam bab ni. Dan kalimah ni sebut dia kulit, makna yang sepatutnya dipaham tu dan hadirkan di hati tu adalah isi. Ada orang duk mengaji hakikat-hakikat, dia duk dakwa isi, makrifat. Isi tu tak apa bala dia pun tak tahu. Itulah game makrifat ni. Satu nak tahu makrifat tak makrifat, balik pada asal kita, apa dia? Apa makna nafi dan isbat? Itu yang tanya. Nak nafi apa isbat? La ilaha illallah tu ada nafi dan isbat kan? Apa nak dinafi, apa nak isbat? Cerita dia. Tak boleh cerita dengan betul. Nafi isbat tu. Dia tak boleh cerita, maksudnya bohong. Kulit pun tak ada. Kulit tak ada, isi tak ada. Apa pun tak ada. Jadi sebut la ilaha illallah tu, boleh sebut itu je lah. Tu kulit isi. Isi apa? Tak ada apa pun. Duk sangka ada isi, padahal kosong. Ilmu pun tak ada. Jangan kata betul-betul nak ada iman dalam hati, dapat makrifat Allah Ta'ala. Makrifat tek kucing apa? Saya punya bahasa tek kucing Astagfirullah. Keluar dah bahasa lama saya ni. Baik, maka apalah gunanya kita perbuat dengan kulit sahaja, tiada dengan isi. Satu kalau dekat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa maksud? Apa maksud zikir tu? Tak faham. Kulit tak ada isi. Satu antara yang nak bagi isi ni, zikir dengan hadir hati. Bukan zikir semata-mata. Satu, saya beramai guru yang saya jumpa, zikir ni memang bukan zikir laju-laju, bukan. Memang ada orang zikir gear 1, gear 2, gear 3 dia juga. Bukan haram tu, bukan.
masing-masing lah kan. Memang dah bawa kereta je tu, gear 1, gear 2, gear 3. Tapi kalau zikir tak masuk-masuk gear 1, tak payahlah gear 2. Tak berjalan pun. Hati tu tak jalan. Mulut jalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut jalan, hati tak jalan. Mana tahu? Tengok mata berjalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu mata berjalan. Mata tak berjalan. Mata tak berjalan. La ilaha illallah. Otak pula berjalan. Lagi jauh daripada apa mata boleh berjalan. Pergi Afrika, Amerika, Australia semua pergi. Pergi apa? Shopee semua pergi. Shopee, Lazada. Itu yang alam maya kan. Untuk Kuala Lumpur ni Lenggong, luar semua pergi. Semua pergi. La ilaha illallah. Tak ada isi, kosong. Nak isi je mana? Bagi hadir hati. Makhluk bukan ilah. Nak bawa semua tak boleh. Bawa satu wujud dulu. La ilaha illallah. La mawjud illallah. Apa maksud la mawjud illallah? Belajar dah. Allah je wujud hakiki, makhluk tak wujud. Makhluk ni wujud. Allah wujud aku. Tu dia punya kesimpulan kat situ tu. Allah yang wujudkan aku. Allah memang wujud, sedia wujud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni tengok langsir apa ni? Semua asal tak wujud. Allah yang wujud. Bukan kilang buat tu. Kilang bukan buat, dia proses saja. Yang boleh keluarkan kapas daripada pokok apa semua ni, material ni boleh buat benda macam ni. Allah. Tengok batu, simen, pasir, lampu. Boleh keluarkan silika, silikon, silikat. Dengan tu boleh buat kaca apa-apa. Ni batu, simen. Manusia bukan buat. Manusia ni olah, buat acuan, tuang, bancuh, tuang. Jadi simen, batu. Batu, pasir siapa buat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buka mata. Tapi dia bukan tumpu pada apa yang tengok. Dia ada nazar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu saya buat saya tu. Guru dia ada ajar kefiat, tapi dia tak suruh lah zikir macam tu. Ada yang suruh pejam mata. Saya nakal sikit. Pasal kena pejam mata tak boleh tidur. La ilaha. Yang saya kata tak jadi aku ni tidur ni. Buka mata. Bila buka mata ganggu juga. Macam mana nak hilangkan gangguan tu? Saya bawa macam tu. Yang tu lah, saya punya bawa. Orang lain nak bawa punya pasal. Tapi saya bawa macam tu. Supaya apa? Supaya tak tidur. Tidur gagal. Tak zikir. Zikir tu tidur kan. Zikir tak tidur. Tapi pi alam maya rata-rata. Betul macam mana? Buka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni batu, ni kayu, ni besi. Allah yang jadikan besi. Wa anzalnal hadida fi ba'thun syadid wa manafi'u linnas. La ilaha illallah. Batu, kayu, Allah yang bagi jadi batu, pasir, semua ni kullum qad alima salatahu wa tasbihah. Semua duk tasbih dan zikir dekat Allah Taala. Aku yang tak zikir, semua tauhid dekat Allah Taala. Aku tak tauhid dekat Allah. Malunya aku tengok batu dan kayu kan besi ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu saya buat tu. Tak ada ni. Murid duduk macam ni tak boleh letih pun nak keluar jalan. Tengok pokok, tengok kayu, tengok lagi. Oh cerah lah. La ilaha illallah. Bagi hadir wujud padatlah. Padatlah sebenarnya. Nak buat gias satu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takut kulitnya. Pasal isi tak ada. Hadir hati tak ada. Kalau nak hadir hati, aku hadir. Hati aku hadir. Apa yang kau hadirkan? Apa yang kau hadirkan? Tak ada, kosong. Isi apa? Ilmu pun tak ada. Ilmu tak ada, nak isi apa? Memang tak boleh nak hadir dalam hati. Bohong. Tu betul kan kau boleh hadir, tapi sebab apa? Nafi apa? Sebab apa?
Tak erti. Kalau dipaham uluhiyah tu apa? Uluhiyah. Macam mana kau faham wujud pada Allah Ta'ala tu? Macam mana kau faham? Makhluk macam mana? Allah Ta'ala macam mana? Tak boleh farak, tak boleh bezakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Semua dalam kita belajar sifat 20 tu. Maksudnya kau tak faham lagi. Kau tobat mengaji lain dulu. Pasal apa? Ilmu tu kau tak faham. Macam mana kau nak boleh ada isi? Contoh geng marifat, kalau tak faham sifat 20 ni sepak je. Kenapa? Merepek lah. Pasal dia orang nak jalan pintas selalu. Ilmu tak mau. Waktu zikir dapat ilmu laduni. Majlis ilmu tak datang langsung. Bahkan ada yang kata ilmu ni mengarut kulit. Kita nak isi. Ini apa? Ilmu isi ni apa? Diri yang mengenal diri. Diri yang tak terasa diri. Sehingga hanya mengenal siapa pencipta diri. Yang tak nampak dah diri, hanya nampak siapa mencipta diri. Oh, tu cerita tu je. Apa benda ni kau cakap ni? Saya faham maksud tu. Tapi betul ke kau boleh capai ketuhanan? Kau boleh hadir hati ke Allah Ta'ala dengan fahaman macam tu? Jadi betul kan? Apa nafi, apa isbat? Sikitlah sana. Jadi kira kata kulit ni dia boleh juga kita faham macam satu asas lah, teori kalimah kulit. Kulit tu kalau faham ni hanya kalimah sebut tu kulit. Dia bukan asas lah. Macam mana asal? Asas perjalanan kalimah. Isi tu makna tu. Maksudnya kalau kita belajar dah faham makhluk tak ada uluhiyah, Allah ada uluhiyah, itu makna dia lah. Cuma dapat belum, tu satu ayat. Dapat belum tu isi di atas isi. Itu memang dapat rasa isi betul. Makna tu isi dah. Tapi isi tu tak berisi. Isi tu tak diisi. Tak diisi lah. Isi dari segi makna faham ada. Tapi tak ada isi. Tak dapat isi. Itu yang duduk macam lama je. Oh, kasar sikit. Bagaimana? Isi tu kita tak pakai. Saya ngaji ada guru sebut macam ni. Dia kata macam kita ada duit dalam poket. Kita tengok orang makan. Kita tak boleh nak makan. Kenapa kita tak nak makan? Kita tak ada makanan. Tapi duit dalam poket. Kita tengok orang ni boleh zikir. Orang ni boleh fikir. Orang ni dapat tauhid. Dia boleh dapat tauhid. Kata dia makanan tak mengenyang, kita Allah je bagi kenyang. Itulah makan maksudnya dalam bab tauhid ni. Kita dalam poket banyak duit, tapi tak boleh makan. Apa dia? Tak tahu nak belanja ke mana. Kita tengok yang ni tok guru ni bagus, cik guru ni bagus, tok guru ni bagus, tok guru ni hebat, tok guru ni hebat. Memang ahli tauhid betul lah. Kita tak dapat tauhid, ada apa? Lah, ilmu ada simpan dalam poket. Ilmu simpan sini. Tak pernah latih untuk zikir, tak pernah latih diri, tak pernah mujahadah, tak pernah lawan nafsu. Duk layan nafsu je. Mana nak dapat? Tu yang dapat kulit je tu. Jadi makna dah dapat faham, tu dah dapat isi, tapi isi tu tak dipakai. Isu kita kat situ lah banyak. Saya lah tu, saya sebut tu, bukan orang lain. Orang lain tak apa, memang digunakan isi tu. Itu kot, itu. Tu yang dia kata lagi, sambung masih bab tu. Wa aidan, kata dia al kalimatu kal jasadi wal ma'na kar ruhi. Dia dah tu. Dan fala yanfa'ul jasadu bila wala yanfa'ul jasadu bila ruhin, ya. Dan lagi pula bermula kalimah itu. Maksudnya sebut kalimah ni, dia macam tubuh, dia jasad. Betul? Makna yang ada pada dia, nafi uluhiyah daripada makhluk tu. Makhluk tak boleh tunai hajat sama sekali. Allah lah menunai hajat. Dan makna itu seperti nyawa. Jadi kalau duk zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boh, ini ada yang zikir macam tu kan. Kalau tak zikir macam tu pun dia zikir biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, punya goyang badan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ilmu tak ada. Lu susah. Tak faham lah. Susah. Apabila Allah tak arash, senang tu. La ilaha illallah, Allah duduk atas arash. La ilaha illallah, Allah ada tangan, ada muka, ada mata yang selayaknya. La ilaha illallah. Pergi tu. Tu langsung sesat barat habis. Kalau batu tokong berhala tu bukan ilah, Allah je ilah pun tak betul. Itu pun berbohongan dia tak ilmu. Itu pun lari daripada makna asal. Sedangkan maksudnya Allah saja penunai hajat, makhluk tak boleh tunai hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat sama makhluk, itu bahasa lain lah. Nafi itu. Yang disebabkan Allah saja yang dia penunai hajat, pasal dia tak hajat pada satu. Makhluk sendiri berhajat. Jadi punya keyword dia hajat tu. Dah hajat tu bukan nanti dapat duit kita berhajat ni bukan macam tu. Ni nyawa kita ada, kita hajat ke orang Taala. Hidup kita hajat ke orang Taala. Melihat kita hajat ke orang Taala. Nak makan minum kita, semua apa yang ada ni berhajat ke orang Taala. Allah saja boleh tunaikan segala hajat tu. Maksudnya Allah sajalah khaliqnya. Allah saja malik dia. Nah, ni isi. Jadi sebut kalimah tu adalah jasad, makna tu kalimah itu seperti tubuh dan makna itu seperti nyawa. Ya. Yang tu yang kalau saya sebut ni, kalau di sebuah bulan puasa kita akan baru dapat realiti itu apa dia? Makan minum ni jasad. Untuk puasa sebenar puasa apa? Bukan jasad puasa tu pun jasad syariat. Puasa syariat. Puasa yang betul-betul atas nama nak dapat isi puasa tahu mana? Semayang, jasad semayang. Isi semayang mana? Tu. Isi semayang tu semayang dengan rasa fakir kawan salah. Selagi semayang tak rasa fakir kawan salah, sebut Allahu Akbar, tak boleh rasa kita asghar, belum solat ni. Apa yang belum solat? Batin belum solat, hati belum solat, iman belum solat, roh belum solat, baru solat raga, belum jiwa. Baru solat jasad, hati tak solat. Hati lalai. Bila hati lalai, ancaman banyak. Itu yang kata, banyak lagi kita ni. Baru kita akan rasa, banyak lagi kita kena tengok. Banyak apa? Tak mula pun lagi. Allah. Itu ingat macam mana nak keluar daripada ingat tu. Dia tak ada lain, kena latih. Bahkan latihan bukan latihan dalam sembahyang. Sembahyang ni bukan latihan. Sembahyang ni dia tempat enjoy. Ingat Allah Ta'ala. Nak latih ingat Allah Ta'ala kat mana? Luar sembahyang latih. Tempat bertarung luar sembahyang. Saya ngaji guru selalu sebut ini. Dia kata apa? Apa yang luar sembahyang, kita latih diri kita untuk ingat Allah Ta'ala, itulah hasil kita dalam sembahyang ni. Bukan masa sembahyang baru ingat Allah Ta'ala. Kalau luar sembahyang tak pernah ingat Allah Ta'ala, memang dalam sembahyang akan gagal ingat Allah Ta'ala. Apa yang kita ingat Allah Ta'ala di luar sembahyang, itulah yang kita akan ingat di dalam sembahyang. Tak, bukan macam tu. Makna tu bukan makna terjemah, tidak. Makna la ilaha illallah ni. Faham la ilaha illallah tu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada rasa apa? Tak ada. Kulit. Allahu Akbar, aku tak ada, dia bagi ada. Allahu Akbar. Isi. Allah hidup, aku mayat. Ni hidup, dia hidup dengan aku. Allahu Akbar. Aku lemah, dia ada kuasa. Aku boleh rokok, aku rokok, dia bagi aku rokok. Aku rokok, dia bagi kedekat aku rokok. Allahu Akbar. Duk rasa kita ada kuasa. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Itulah guna subhanallah itu. Sami Allah liman hamidah.
Allah dengar dan dia tahu isi hati kita. Kita duk puji dia, tak puji dia. Siapa duk puji dia? Allahu Akbar. Kita takkan boleh turun sujud, melainkan Allah bagi kedekat kita untuk sujud. Allahu Akbar. Allah hebat, aku lemah. Ni boleh sujud. Allah yang bagi aku boleh sujud. Allahu Akbar. Itulah enjoyment dalam sembahyang. Luar sembahyang, itulah latih. Satu, kalau dapat training memang best. Ilmu dengan Tuhan, train latih. Kalau tak ada jurulatih macam mana? Jadi jurulatih sendirilah. Senang nak jadi jurulatih ni, senang. Dia kena lawan betul ayat tu. Jurulatih ni. Saya pun masa ada benda yang kita istilahnya tak dapat paksaan untuk melatih diri. Boleh faham saya buat? Kalau dapat paksaan, tak sempat zikir. Kau duduk situ, selagi tak selesai, jaga. Jumpa-jumpa, zikir habis ni. Istighfar kau. Selawat 500 kali. Contoh. Ada? Tak ada? Duduk situ, dia selesai. Oi, kalau kita kena letih macam tu, macam mana? Ni zikir. Ada makna tak? Makna tak? Satu. Nafi apa? Isbat apa? Zat, sifat, apa asal? Apa beza zat makhluk, zat Allah Ta'ala? Nafsiyah pada Allah Ta'ala, nafsi pada kita, apa beza? Salbiah faham tak? Salbiah ni apa? Kita salbiah. Ma'ani tu apa dia? Kita ma'ani. Satu tak tahu? Tak tahu. Tu isi tek usia apa? Tu taik tak ada kulit, dia isi je. Taik. So siapa nak isi saja tak ada kulit, taik. Itu pun ayat tu guru kat tu. Wa aidan, okey. Jadi makna yang kita nak kena hadir ni, makna yang kena hadir ni ialah seperti nyawa, maka tiadalah boleh manfaat tubuh ini dengan tiada nyawa. Allah, banyak kita kena muhasabah. Saya tukang baca ni, ya Allah. Ya, wala yashba'ul batnu bi zikri kalimati khabari wala wala yashba'ul batnu bi zikri kalimatil khubzi, gitu. Wala yahriqul lisanu bi zikri kalimati nari wala yastaghni bi zikril kalimah kabil kalimati ad-darahima wad dananir. Diperli kita sedap, power. Tiada kenyang perut dengan menyebut kalimah roti. Lagi sebut nasi lemak. Nasi lemak. Roti kan? Roti, bihun goreng. Kenyang. Macam mana nak kenyang? Itulah isi. Dapat betul-betul tu. Dapat bihun tu. Kalau bihun lah, roti. Dapat roti tu, itulah baru boleh jadi kenyang. Lagi, tiada hangus lidah dengan menyebut kalimah api. Api tak mau. Macam mana nak bagi hangus? Ambil cucuh. Dan tiada kaya dengan menyebut kalimah dirham dan dinar. Duit. Macam mana? Tak mau ya. Kerja dapat duit. Ya, duit. Ni apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyang. Tak ada apa-apa. Jemu. Pasal apa? Dia tak dapat. Orang yang akan seronok bila dia dapat. La ilaha illallah. La ilaha. Kita memang jemu. Cuba zikir 1000 kali. Boleh? Satu, kaedah nak dapat iman, ilmu iman mesti belajar.
Kaedah nak dapat iman mesti dapat latihan ilmu, mesti dapat latihan. Kena latihan ilmu iman tu baru jadi terpelajar. Itu. Ilmu iman mesti kita belajar. Kita belajar ni semua istilah dia dipanggil ilmu iman. Lepas tu dah ilmu iman apa? Kena latih ilmu iman ni baru jadi golongan terpelajar. Terpelajar macam mana? Baru sebati dengan hati sanubari. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kadzalika kata dia, la faidata bi zikri kalimah la ilaha illallah bila fahmi maknaha. Artinya seperti demikian pula itulah tiada faedah dengan menyebut kalimah la ilaha illallah itu dengan tiada dipaham akan maknanya. Cuma makna bukan terjemah. Terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak faham lagi. Proses belajar dia macam mana? Pergi tengok balik apa sepatutnya belajar. Nak sebut dalam satu masa makna tu tu yang kalau saya sebut dengan ringkas apa dia? Yang ni pun ayat mengaji juga apa dia? La ilaha illallah, tiadalah penunai hajat melainkan Allah. Allah saja penunai hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat. Pendek kan, ringkas sangat kan? Lepas tu kita makan kenyang, Allah bayarnya. Allah lah penunai hajat. Rezeki Allah lah bagi rezeki. Bahasa dia, keyword dia penunai hajat tu. Kalau bahasa pendek. Kalau bahasa pendek. Seperti kata Syekh Muhammad Ibn Syekh Ibrahim dalam Tilmisan, dalam kitab dia bernama Tilmisan, kata walaisal maqsudu bi zikri lisan bi syarti hudurin qalbi li fahmi ma'naha. Situ dulu insyaallah. Ada soalan? Kalau orang Melayu lah faham itu, satu sembah berhala, yang kedua dia kata yang kubur lah, yang buat yang kata khurafat, antara salah satu makna juga lah yang kata nafi ilah. Satu makna tu dia kata Berhala apa tu bukan. Ada yang kata ke kubur pergi sembah tu dah hajat. Semelip amalan tu jamu pulut apa tu yang faham kita kan. Tapi ada setengah tu dia kata bukan maksud tu kan. Macam kata orang kata sembah kubur, bukan kata sembah kubur. Kadang-kadang kita buat jamu tu bukan jamu. Kalau ada jamu yang ada waktu kita buat jamu memang betul. Ada kata macam tahlil lah kita buat jamu kan. Jamuan bukan jamu khas. Tapi tu pun ada yang salah kata itu. Dan tu memang ada satu hukum lain kena mengaji. Maksud faham nafi tu. Nafi apa? Nafi mesti makna asal bukan yang tu, bukan yang tu saja. Yang tu memang sebahagian daripada yang ni nafi. Tapi bukan tu saja. Kalau hanya nafi patung tokoh berhala saja, maksudnya kita telah mengkecilkan. Yang tu je bukan ilah. Sedangkan ilah ni apa? Makhluk bukan ilah. Bukan tokoh batu berhala. Kita pun bukan ilah. Kita kata kita memang bukan Tuhan. Tak faham lagi tu memang kita bukan Tuhan. Tapi faham tak kita tak Tuhan apa dia? Itu. Tapi banyak provokasi tu macam tu juga. Provok. Atau orang yang ni pun provok, dia kata orang belajar ilmu ni, yang macam saya kata dulu tu, dia kata bila belajar ilmu sifat 20 ni banyak buat syirik pasal tu lah. Dia kata misalnya dia tengok pada amalan kita buat tu, dia kata buat macam jamu ke, ataupun kita ambil tabaruk dengan apa nama Makam para wali. Dia kata itu yang dia kata kita buat syirik tu. Maksud dia tu. Jadi Itu ada faham. kalau tengok pada kita mengaji ni bukan maknanya macam tu lah. Ya, bukan macam tu. Yang tu ada pahaman tertentu je yang dia rasa dia ahli tauhid. Sedangkan dia nak kata Allah Ta'ala tu awal-awal dah masuk parit dah. Siap.
Memang ada benda salah kat situ. Tapi bukan salah tu pergi kubur doa sembah kubur. Itu berdoa kat kubur. Kalau tengok makan, berdoa kat makan tu sembah makanan. Apa bodohnya kaedah macam tu? Ada orang pergi sembahyang mayat kat kubur, ambil gambar apa dia? Sembah kubur. Bodoh, itu sembahyang mayat kat kubur. Saya berdoa kat tu. Tu tak boleh. Saya baran dengan saya tu. Oh tu. Bodoh, gila punya. Buat tahlil kat kubur, pergi sembah kubur. Ada pula. Sebenarnya dia nak model perandi dia tak nak bagi orang ambil kubur. Pasal pada dia itu ada amalan syirik. Ada pula pergi kubur amalan syirik. Disuruh kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur nak buat apa? Takkan duduk melengok gitu. Dan orang kubur tu ada tak benda dia ambil manfaat ke kita? Ada tak kita boleh ambil manfaat pada ahli kubur? Boleh. Kena ngaji bab tu khas, ada bab dia. Dia orang menafi zikir tak boleh. Zikir kat kubur tak boleh. Khurafat bid'ah benda bid'ah apa. Yang ni pokok macam ni tak sadar pandang ni kat kepala kita punya tugas banyak nak bagi selesai. Tu kelahiran dia. Habis masa buang masa kerja kita pun tak selesai lagi. Situ kot saya lalu. Ada bagi. Oh, tak tangkap lagi kalau itu. Memang kita akan sebut balik. Kemudian panjang tu. Nafi isbat ni bukan pelajaran seminit. Apa saya ajuk tu tak faham lagi kalau itu. Allah. Muzakarah balik lah. Kalau tak cara formal pun, itu yang kena muzakarah tu. Dengar tu ngaji ni, serupa je. Rupanya ada tertinggal. Satu dia kena muzakarah. Apa faham tadi? Misalnya, apa kau faham? Apa kau faham? Rupanya tak faham apa pun, duk angguk je. Ada yang live daripada awal yang faham ni. Apa kau faham? Tak faham pun apa sebab. Astagfirullah. Itu yang kata kena jumpa betul. Duk jumpa betul pun pasal kita tak ada muzakarah kan, tak ada sembang hati ke hati. Memang tengok tanya. Faham apa? Macam mana Nafi sebab? Boleh faham mustaqdi'an kulli mahasibah? Tak ada ustaz. Kan saya dah sebut ke 40-50 kali lah. Tak ada apa ustaz. Duk dengar itu lali. Duk ingat anak cucu. Astagfirullah. Betul lah pengarang tu sebut. Kalau kata ustaz-ustaz pun tak kerti, orang awam lagi tak kerti, betul lah sebut. Betul tu. Dalam duk mengaji tu pun tak kerti. Kalau tak mengaji tu dah kata apalah. Macam mana pun nak puas hati ke macam tu. Oi, biar betul Apa maksud main mengaji tu yang kata? Dia kata ni, sebut roti mana mau kenyang ni. Takkan aku Islam dah cukup. Mana maunya. Ya panjang tu. Betul. Tu yang proses mengaji ni lama. Kadang macam ni tak boleh proses lagi. Saya pun mengaji lama dah tau. Ngaji lama satu. Saya duk ikut pergi India berapa kali saya duk pergi. Tahun lepas saya tak boleh pergi bulan puasa saya Covid. Kalau pergi saya pergi. Tahun depan ni tak tahulah boleh pergi, nak boleh pergi ni. Apa saya nak sebut ni? Tak nak pergi tu. Saya nak kata apa? Tu pun dah dengar dah latihan dah, buat dah. Tu pun rasa Allah dhaifnya kita ni. Dhaifnya rasa terlalu kecil lah pencapaian tu. Dengan ilmu yang ada. Itu saya sebut, kita dah ilmu, kita dah ngajar dah. Dah ajar pun dapat guru yang betul, ilmu yang betul, sebar dah ke orang. Itu tengah saya sebut. Itu saya dah ngajar tu. Kalau tak ngajar saya tak tahu lah macam mana. Yang tu tak ngajar, tak ngaji tak tahu lah macam mana. Terus kita dah memang faham dah, boleh ajar orang cerita satu. Tu pun banyak yang kulit lagi, belum ada isi pun. Allahumma salli alaihi wasallam. Nisbah isi tu, ilmu isi tu ada, tapi belum diisi lagi. Macam itulah bahasanya. Belum lagi. Dan terlalu dhaif lah kalau nak mengaku pun. Allah. Yang jumpa tu tunggu banyak, jumpa salam, doa. Tolong doa tu saya. Saya pergi India tu, syekh besar-besar tu, kita salam tu. Dia kata apa?
You please pray for me. Doa, आपका doa करो khususan. Macam ni sebut lah. Orang itu lupa Urdu dia. Doa karo. Ahmad doa. Syekh khalifah besar-besar ni. Doa. Dia suruh kita doa. Alah, lekenya aku doa. You is the most person apa lagi kena cakap orang putih tak boleh kan. Yang mana saya ada yang ngerti Arab, saya cakap Arab lah. Anta aliyaqubi anta yaliqud anta taliqu bidu'a minni ana dhaif faqir jahil anta al-arif la anta al-arif ana jahil. Dia itulah dia pula. Terus dia orang hebat-hebat tu dia dah tolong doa untuk aku. Saya lagi ya Allah kedilnya aku. Abang saya pergi India, ada orang kata ni ustaz ni duduk pondok, kata dia madrasah ustaz madrasah. Ditanyalah kita mengajar apa, ngaji apa, kita baca Fatul Mu'in. India Malbari seronok dia masa kitab datuk-datuk moyang ni mah orang ni mah betul. Ngaji tauhid kita apa, ngaji sebutlah Tamu Ibrahim Dasuki, sebutlah nama kita, Masya Allah. Ngaji kita apa, Hikam Ata'illah. Wow, dia dengar tu, syekh, panggil syekh. Tu malu saya, syekh apa, aku bodoh lagi faham tu. Saya kena kat saya tu, syekh tu. Ada guru saya yang memang ngaji, dia panggil saya Maulana ada, dia panggil saya Maulana, panggil lah kan. Dia kata Maulana Al-Husaini, Maulana dia panggil kita, malunya perli tu. Saya tak rasa bangga panggil Maulana itu. Itulah sikit. Jadi kena perhati sikit tu, apa benda kita nak ambil, nak pergi isbat apa semua tu. Ya, tapi betul lah disebut tadi tu kan. Dah mengaji pun tak faham lagi. Tak mengaji tak tahu lah. Pasal ngaji ada putih-putih tu masalah dia. Ngaji putih-putih ni, ngaji tak ngaji. Kalau kek api sat ada tak ada, sat ada tak ada, elektrik sat ada tak ada, dia jadi kok. Dia jadi kok. Dia melekok tu. Orang kek ni aja ni. Ni yang tu. Tak jadi. Saya buat. Tak ada kesinambungan, dia tak bersambung. Jadi tak cukup. Tak cukup api. Tanam pokok apa kan? Saja buat bandingan dengan betul dengan kita punya cara tu. Tak ada raya-raya apa ya? Mula tanam depan ni. Sagi esok kata dia mau nak besar. Masjid ni esok cabut bubuh depan tu pula. Sagi sini konon nak buat jalan pula. Cabut pula bubuh belakang tu. Bubuh belakang tu babi pula sondoi. Mampus tengah jalan aja. Dia kena letak situ. Walaupun atas gunung. Kau buat sebab untuk dia hidup. Pagar dia jangan ada gangguan. Siram air baca apa sepatutnya. Hidup. Sendiri boleh jawab lah tu. Cukup ke ngaji lah. Berguru tu kan. Sendiri boleh jawab tu. Saya tak jawab ni. Saya jawab kasar kan. Orang kata tak ada rotan, aku pun guna. Itulah. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya tak ada live ni. Langsung tak ada siapa ambil manfaat. Ada jugalah boleh ambil manfaat sikit sebanyak kan. Tapi cukup ke? Memang tak cukup. Memang kena jumpa khas, duduk dalam kem latihan. Itulah. Baru ada hubungan guru murid sejati. Ni kenal orang tak kan? Tahu komen aja. Oi, sedap je. Kalau memang duk ngaji itu satu hal. Macam mana pun, mana boleh manfaat. Tapi atas kata cukup, memang perlu ada satu hubungan guru murid. Yang itulah. Maksudnya, saya sebut macam tu pandai dah. Kalau sikit barang macam ni, cukup tak? Kahwin nak kat nikah, lepas tu tengok gambar online je. Macam sebut roti tadi lah. Roti. Bogi je. Kahwin juga online. Jadi cukup ke? Takkanlah cukup tu.
Cantik. Okey, siap. Sebut pun roti depan mata pun tak selesai lagi. Jamah dia ambil. Okey. Mudahan Allah Taala. Ya. Kami pun kena perli dengan guru kami tu lah. Kereta Ferrari depan rumah. Ferrari kunci tak start dah. Kunci ada tak start pun. Bila nak berjalan ni dah. Padahal boleh lagi. Pulas steering itu tak start enjin. Kami kena perli tu ya. Ni saya buat ni rumah tu. Rasa macam duduk depan lagi. Kita Ferrari tak start enjin duk pulas steering. Mulut dia bunyi. Allah. Allah. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal ardh. Min nuri syamsika wa pada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma shalli ala asli makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa ila kalimat ulama Allahumma salli ala sayyidina ala asli makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa ila kalimat ulama zakirun اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون